Warahmatullah. Oke. Oke, boleh dah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datin Fahad? Sihat? Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Boleh. Zikir munajat. Seperti biasa, kita istighfar. Kita baca Al-Fatihah dan seterusnya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 الله
الله حي يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung. Maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar senantiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abadimu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin,
يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Ya Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu. Sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah
la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan makrifat pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dan perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semua. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik.
Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik mereka yang syirik. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkanlah langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka. Kalah mereka dan kemenangan untuk kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surat berapa? 7. Ya, 7 ya. Keturunan terhormat. Nombor 7. Turunan terhormat. Okey. Sebelum daripada kita pergi kepada yang ketujuh, daripada faktor-faktor penyebab ujub. Sebab-sebab kita jadi ujub. Sebab kita jadi macam ujub ni, nak kata itulah, nak kata apa? Sombong lah. Sombong. Kita jadi sombong. Kadang-kadang orang tengok kita, orang tu macam sombong. Kan orang nampak kan? Dia tu pandangan zahir. Macam sombong. Itulah sombong yang dikatakan sebagai ujub ni. Kita nak tengok apa dia. Di antara faktor penyebab ujub ni yang kita dah sebutkan dulu ialah dalam lingkungan keluarga. Dan kalau dalam keluarga tu terdidik dengan sombong, mak ayah suka cakap sombong, tengoklah anak pun sopa lah. Macam kata benda tu, bapak borek anak rintik kan. Itulah. Tak on? Boleh tinggikan sikit tak? Tak boleh tinggi dah. Dia macam ni je. Boleh baik. Oh. Okey ya. Di antara penyebab kepada ujub ni, ujub sombong. Satu pasal lingkungan keluarga. Kedua, pujian yang tidak sesuai dengan etika syariah, itu makna. Orang pun suka puji, tak boleh. Kita ni, kita yang ni janganlah duk puji sampai meleleh-leleh. Orang kata puji sampai meleleh-leleh. Dengan tujuan nak bodek, tak kira lah apa-apa, puji sampai syaitan boleh apa, kita kata boleh kat situ syaitan pun duk asak-asak supaya kita termakan dengan puji tu. Kita pun rasa orang puji kan, kita lah tak ada siapa itulah. Jadi pujian yang tidak sesuai dengan etika syariah. Mana kalau puji sikit-sikit tak apalah, ni yang puji sangat-sangat puji, sikit-sikit puji kan. Dan yang ketiga di antaranya ialah pergaulan dengan orang suka ujub. Kita bergaul. Dan kita kata itulah. Ikut aja. Orang tu cakap ni, kita pun samalah. Nak tiru macam dia juga. Orang suka ujub ni. Dia suka kawan. Itu di antara faktor-faktor penyebab dia. Dan
Yang keempat, lupa kepada Allah, lupa kepada pemberi nikmat. Allah yang beri nikmat, lupa. Kalau orang yang sangat-sangat ke dalam satu benda sangat kaya, sangat terkenal, sangat, makna dia jadi lupa. Dia kadang jadi lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah yang memberi nikmat kepada dia. Macam-macam nikmat Allah beri. Nikmat Allah beri, nikmat dari segi dia mulia, dia berpangkat, dia sebagainya. Jadi dengan pemberian itu dia jadi ujub. Macam kita contoh itu, siapa dia? Kita contoh yang dia mengaku kekayaan dia tu adalah dengan usaha dia apa semua tu. Qarun kan? Qarun yang ada ayat yang disebut di dalam tu, ayat 78 tu. Ayat 78, ayat suratul Qasas ayat 78. Saya minta lah sepanjang kita nak baca buku kita ni, dekat benda kena ada Al-Quran supaya kita boleh rujuk pada Al-Quran sambil-sambil. Mana kita nak kalau boleh kita belajar bahasa Arab pun kita ada sandaran daripada Al-Quran. Kita belajar apa-apa ni pun ilmu ni lebih-lebih lagi lah. Sebab ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada apa yang kita sebutkan itu. Macam tadi, maknanya orang ni dia tak ingat kepada Allah, tak ingat kepada orang yang memberi nikmat. Macam Qarun lah. Ni aku dapat semua ni usaha aku. Aku tak ingat dah bahasanya adalah ini semuanya dengan limpah kurnia daripada Allah. Yang ayat Qurannya berbunyi qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun kata apa? Sesungguhnya aku mendapatkannya, innama utituhu, aku mendapatkan harta-hartaku yang banyak ni. Kerana apa? Ala ilmin, kerana ilmu aku, kerana kepandaian aku yang aku miliki, kerana ala ilmin indi. Kan yang keempat, sebab yang boleh membawa kepada ujub. Selain daripada tu, yang kelima ialah semangat berjuang tanpa ilmu yang cukup. Nak berjuang tapi tak ada ilmu yang cukup. Tak nak, maknanya tak nak mempelajari ilmu. Tak nak mempelajari ilmu. Begitulah, jadi macam itulah. Semangat tu ada tapi ilmu tak cukup. Jadi itu boleh membawa kepada ujub juga. Kemudian seterusnya, tidak memahami hakikat diri. Tidak memahami hakikat diri kita ni berasal dari apa-apa ya. Seperti mana Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ingat kamu wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kamu. Allah menciptakan kamu daripada diri yang satu, iaitu daripada Adam. Allah dalam ayat lain Allah kata Allah jadikan kamu ni daripada setitik air yang hina. Jadi kita kena ingat hakikat diri kita. Seperti mana dalam surah Sajdah, pagi tadi baca ayat Sajdah tak? Baca tak? Tak baca? Kalau boleh bacalah ni. Kalau ada tak ni tempat letak Quran tu untuk kita. Tak payah. Tak payah kita susah-susah nak ingat. Kita bacalah daripada Quran kan. Kita nak ambil orang kata berkat daripada sunnah Nabi. Sunnah Nabi, dia Nabi kalau Jumaatnya dia baca ayat tu lah. Ayat Sajdah dan ayat suratul Insan.
Suratul Sajdah dengan suratul Insan. Kalau tak dapat baca panjang tu, ambil separuh. Ambil separuh, lepas tu sambunglah tadi kan. Kita cubalah sekadar yang kita mampu kan. Ya. Okey. Yang ketujuh ini, yang keenam tadi memahami hakikat diri, dan yang ketujuh keturunan terhormat. Keturunan terhormat, dia ni keturunan siapa? Keturunan Mak Kilau ke? Ada orang keturunan Mak Kilau. Saya masa belajar kat Mesir dulu, ada cicit ke pangkat apa tahu lah daripada Mak Kilau tu, lebih pada cicit lah kot. Dia kata ada 3 beradik, semuanya ambil perubatan dekat Mesir. Nama Dr. Faisal, Dr. Hanna, soal lagi apa. Kata mereka ni keturunan Mak Kilau. Kalau nak tahu keturunan Mak Kilau, kena baca lah, ada sejarah dia kan. Mak Kilau. Dikatakan Mak Kilau ni kan, kalau tak salah dalam ingatan saya lah, sebab ada UKM ada buat tentang apa ni, tentang sejarah lah orang lama-lama terkenal ni. Mak Kilau. Dia kalau dia tak kisah, dia pergi istana, kalau raja panggil dia pakai baju lusuh-lusuh aja. Tak kisah pun nak pakai elok ke apa, macam tu je. Simple. Itulah. Nak kita tengok. Jadi bersih kan. Keturunan terhormat yang ketujuh ni. Kira lah kan macam-macam orang keturunan. Walaupun keturunan dia daripada daripada syekh-syekh ke, keturunan daripada orang alim ke, keturunan orang tak alim ke, keturunan Datuk Bahaman ke. Datuk Bahaman orang Pahang ke. Keturunan apa lagi? Kan. Jadi apa ni? Kalau sekiranya dikata sini, sebahagian orang yang berjuang di jalan Allah ni mungkin berasal dari keluarga dan keturunan yang terhormat. Hal ini kadang-kadang membuatkan dirinya merasa menjadi orang terhormat. Terhormatlah sebab keturunan dia orang terhormat. Dia lupa bahawa keturunan ataupun nasab sama sekali tidak mampu menyegerakan atau mengakhirkan ketentuan Allah. Maksudnya apa ni? Dia lupa bahawa keturunan sama sekali tidak mampu menyegerakan atau mengakhirkan keturunan Allah. Ketentuan Allah. Allah tentukan dah. Kita ni kan Allah tentukan sekian masa kita akan iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal, tak diawalkan, tak diakhirkan. Mana sampai masa je Allah ambil. Sampai masa je ni pun ni malaikat apa orang kata nak malaikat duk ambil nyawa ni. Israel lah. Ni duk intai-intai ni. Dia duk intai je tak tahu berapa kali duk intai nak ambil. Jadi kita tak boleh kata lah ni aku ni keturunan ni orang baik-baik ni. Janganlah ambil lagi aku. Tak boleh. Kalau ataupun kita ni dah ada penyakit ke sakit sangat-sangat dah ambil je lah aku tak larat dah nak menanggung sakit ni. Aku ni keturunan orang baik-baik. Kita nak angkat macam tu kan. Tak boleh. Itu maknanya disebabkan gurur kita itu disebabkan ujub kita itu disebabkan oleh keturunan yang baik-baik. Tidak juga dapat diminta pertolongan agar menghindarkan dirinya daripada siksa Allah. Justru nasab ini dapat memicu atau mendorong orang untuk bersikap merasa terhormat. Dan pada akhirnya garis keturunan mengheretnya ke dalam sikap ujub. Ini biasa aja. Kita selalu dengar macam ni. Kita selalu. Maknanya kan kita pun mungkin kadang-kadang terkeluar juga. Kita mohonlah kepada Allah, minta ampunlah ya Allah. Minta ampun, aku dah terlajak. Contohnya kan. Oleh kerana itu, Islam menganjurkan agar setiap
diri berpegang teguh kepada usahanya sendiri. Pegang teguh kepada usahanya sendiri, Allah SWT berfirman. Apa dia? Bunyi dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Wa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Surah Al-Mu'minun ayat 101. Fa iza nufikha fis sur. Apabila sangkakala. Sur tu makna sangkakala. Jangan baca suar pula. Suar. Kalau kita baca suar, gambar-gambar jamak kepada suratun. Suratun satu gambar. Kalau suar jamak kepada surah. Ini sur. Sur ni adalah sangkakala. Nufikha fis sur. Apabila sangkakala ditiup, tidak ada pertalian nasab antara mereka pada hari itu. Fa idza nufikha fis suri, nufikha. Kalau kita jumpa perkataan nufikha tu, mesti dah makna ditiup, tiup. Nufikha, ditiup. Fis sur. Fala ansaba, maka pada hari itu tidak ada lagi pertalian. Ansab, nasab. Fala ansab. Nasabun, ansab. Ansab ni pun jamak, plural kepada nasabun, ansab. Fala ansab bainahum. Tidak ada lagi pertalian keturunan di antara mereka dan tidak lagi mereka itu saling tanya menanya. Fala ansab bainahum yauma idzin. Yauma idzin tu pada hari itu. Pada hari itu hari ditiup sangkakala lah. Hari kiamat lah maknanya. Wala yatasaalun, dan sama-sama mereka saling tak ada dah, tak ada. Tidak lagi mereka itu saling tanya menanyakan. Makna saya di sini saya kalau bila jumpa satu ayat, satu Quran ke apa, saya cubalah. Kita cubalah faham teruslah. Kalau boleh kita faham sebaik-baiknya ayat tu. Jangan macam tu je. Mungkin kita kalau ni kita teruskan baca kan. Apa dia? Aku nak faham lagu mana ni. Kalau bila ditiup saja sangkakala, maka tak ada dah keturunan pada masa itu. Tak ada dah pertalian keturunan. Macam mana nak faham ni? Tak ada pertalian keturunan ni macam mana? Masing-masing lah maksudnya. Ya. Tak kenal anak, tak kenal bapa. Tak kenal dah. Masing-masing. Kita tengok terjadinya hari kiamat. Yakni berikutan dengan ditiup sangkakala, serunai sangkakala. Tadi nufikha fis sur. Ambil tu, ingat. Nufikha sur. Dalam ayat lain datang pun itulah makna dia. Tak payah dah kita duduk ni susah-susah. Kita dah ingat dah cerita dia. Apabila ditiup serunai sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil lah yang meniup sangkakala. Dia yang ditugaskan meniup serunai sangkakala. Sur. Sebanyak 2 kali kan kita tahu. Ada ulama kata 3 kali, ada ulama kata 2 kali. Ulama yang kata 3 kali itu, tiupan pertama adalah tiupan apa? Nafkhatul faza' nama dia. Nafkha faza'. Nafkha faza' tu macam kita kan kalau kita dengar sesuatu yang apa ni, yang terlalu kuat itu kita jadi apa ni, terkejut lama gitu, terkejut gitu. Ada ulama kata gitu. Mana nafkhatul faza' tu tiupan apa ni, mengejutkan, yang sangat-sangat mengejutkan. Duduk macam tu lah, duduk panik gitu lah, duduk tak tahu sampai beberapa tahun lah. Kita duduk terhuyung hayang gitu, duduk heran. Terlampau, sebab terlampau. Tak mati lagi. Duduk terheran-heran macam tu. Duduk terhuyung hayang macam tu. Terkejut sangat-sangat terkejut. Duduk macam tu lah. Masa tu kadang kita dah di akhirat sana ke masih dekat dulu?
Kalau lah kita ada permulaan lah tu, permulaan. Tapi kalau kita masih hidup ni Ha, kita ada. Macam ada orang mati, ada orang yang ada lagi. Sebab kita kata kiamat ni kita tak tahu bila-bila. Mungkin ni boleh datang kiamat, kita tak tahu. Kita ada jual beli lah, kita ada merkit lah, kita ada kan. Boleh jadi. Okey, itu nafkhah pertama, nafkhatul faza'. Saya rasa beberapa tahun dulu saya dah terangkan ni tentang pendapat ulama tentang tiupan-tiupan ni. 3 kali tiupan dengan 2 kali tiupan. Tiupan pertama itu nafkhatul faza' dia panggil. Kemudian tiupan kedua dia panggil apa? Nafkhatus sa'iq. Sa'iq tu makna tiupan mati. Bila Datuk Tuhan yang hayang lama tu, kita tak tahu beberapa tahun macam tu, tak tahulah. Beratus tahun ke beribu tahun ke duduk Tuhan yang hayang tu. Itu datang pula nafkhatu as-sa'iq. Mana mati semua. Mati semua. Semua mati. Kemudian last kali nafkhatul ba'si wan nusyur. Bukan. 3 lah. Bangkit balik. Mana bila dah mati, lepas tu bangun balik. Kalau ni dia kata mati je. Dalam pendapat ini kan, dia kata nafkhatu apa ni? Sa'iq aja, makna mati, betul? Bila mati semua kemudian kita tak tahulah beberapa tahun antara tu jarak tu kita tak tahu. Berapa ribu tahun. Semua bangun balik. Lepas tu dia kata sini pada kali pertama serunai itu ditiup menandakan permulaan hari kiamat. Maka tercabutlah roh segala makhluk yang bernyawa dari jasadnya. Dan matilah mereka semuanya. Dan pada kali kedua itu ditiupkan pula. Maka roh-roh itu kembali pula bercantum ke jasad masing-masing makhluk itu. Masing-masing makhluk. Dan berlakulah pada masa itu hari Ba'asah. Hari Ba'asah wan nusyur. Mana dibangkitkan semula. Ulama Tauhid, Ahli Sunnah mengatakan semasa ditiup serunai sangkakala yang pertama, binasa sekalian makhluk. Kecuali beberapa makhluk lain yang Allah takdirkan tidak dimatikan seperti syurga, neraka, arasy, kursi, Lauh Mahfuz, qalam, roh dan ajbuz zanab. Apa makna ajbuz zanab? Iaitu tulang tongking kita tu. Tulang tu yang kata kalau dibakar tidak terbakar apa semua tu kan. Bukan tulang sulbi, tulang tongking. Yang tak hancur. Tak tahulah apa bunyi dia, cenongeng ke apa. Ada dalam bahasa Inggeris dia apa? Saya tak ingat. Tulang tongking. Dan tiupan kedua menandakan semuanya yang mati itu dibangkitkan dari kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Itu dengan mengembalikan tiap-tiap roh kepada masing-masing tulang tongking dan dipunyai oleh makhluk yang bernyawa, lalu berjasadlah ia menjadi hidup semula. Kemudian mengikut ayat ni, pada masa mereka dibangkitkan, inilah tidak ada lagi pertalian keturunan. Tu yang kita fala ansaba tu, tak ada lagi pertalian keturunan di antara mereka masa dibangkitkan tu. Bagaimana? Pertalian keturunan ke keluarga ke yang mana sebelum ni di dunia ini kita rasa kita akan ada rasa kasih sayang dan kemesraan yang terjalin antara inilah macam kita antara kita anak kita, antara kita dengan suami isteri kita, hilang, lenyap, tak ada dah. Mana perasaan kasih sayang, kemesraan yang terjalin antara mereka semasa di dunia tu telah hilang dan lenyap sama sekali masa tu. Itu sebab dia kata la ansaba. Tak kenal ya, tengok macam buat tak kenal ya. Memang perasaan gitu ya. Telah hilang, lenyap. Hal ini tidak lain apa sebab? Kenapa jadi gitu? Disebabkan oleh kehebatan dan dahsyatnya peristiwa berlaku pada hari dibangkitkan itu. Yaumil ba'si wan nusyur. Hingga tiap-tiap orang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak akan menghiraukan kepentingan orang lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surah
apa ni? Surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu tiap-tiap seorang akan melarikan diri dari saudaranya. Yafirru, seorang itu akan melarikan diri dari saudara dia. Nampak aja adik, abang dia, kak dia ke apa? Tak tahu ya. Lari diri lagi. Wa ummihi wa abi, malah daripada ibu dan ayah sendiri pun tengok aja. Mak ayah kita pun tengok ayah kita. Tak kenal ya. Walaupun kita tahu kita orang baik ke tak baik ke, nak minta tolong pun tak ada dah nak kata ayah, mak tu tak ada dah perasaan nak kasih sayang, tak ada dah. Yafirul mar, daripada saudara marah, lari, daripada ibu ayah lari, wa sahibatihi wa bani, dan daripada isteri dan anak-anak. Isteri, suami, lari pada isteri lari daripada suami. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menghalangnya dari mengambil tahu urusan orang lain. Itulah dia apa yang kita dapat daripada maksud ayat suratul Mukminin ayat 101 ni, iaitu apa dia? Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Tak ada tanya habaq dah. Tak ada tanya, tak ada lah, tak ada rasa kasih sayang, tak ada langsung dah. Wala yatasaalun. Putus langsung hubungan. La ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Cuba bayangkan, cuba kita gambarkan perasaan begitu. Bandingkan dengan kita ada di atas dunia ni. Kita ada atas dunia ni. Sehari tak nampak cucu lah, rasa rindu dah. Suruh mai dah. Suruh mak dia bawa mai dah. Nanti kita jumpa kat sana esok tak tahu. Tak tahu. Tak ada. Kering dah. Hati jadi kering. Sebab apa? Duk ingat hai diri sendiri ni. Aku ni nak pergi tak mana ni. Aku ni Allah nak pergi tak mana ni. Bahagia ke? Celaka ke? Kita tak tahu lagi masa tu kan. Itu dimaksudkan dengan ayat fala ansaba bainahum. Wa iza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ambil sampai tu. Fala ansaba bainahum yauma idzin pada hari itu, hari ditiup apa ni sangkakala tu, wala yatasaalun, tak adalah saling bertanya-tanya, kata tak ada dah. Okey, kemudian kita tengok pula ayat. Bukankah angan-anganmu dan juga bukan angan-angan ahli kitab. Ini lagi. Kalau kita tak tengok kepada tafsir, memang kita tak boleh faham. Tak boleh faham ayat. Ayat ke berapa? 123. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Surah. Ayat 1, 2, 3, 1, 2, 4. Panjang ayat ni ya. Nampak lagi muka surat berapa? Saya pun tak sempat nak catat apa ni muka surat tu. 98. Muka surat apa? 98. 98. 98 benda. 98. Suratul Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Ayat dia bunyi macam tu. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Itu dia ada berhenti kat situ. Qaf lam ya tu waqaf aula. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira.
Kalau kita tengok makna dia kata apa kat situ? Bukankah angan-anganmu dan juga bukan angan-angan ahli kitab. Kita ada berhenti tahu tu. Angan-angan apa ni? Angan-angan apa? Kalau kita tak tengok tafsir, memang kita tak faham. Sebab tafsir, bila tafsir dia ada menjelaskan angan-angan tentang apa. Tafsir ada menjelaskan. Cuba kita tengok apa tafsir jelaskan di sini. Dia kata mentafsirkan ayat ini, ada ahli tafsir yang bernama Haq meriwayatkan, ada sekumpulan orang-orang beragama saling membanggakan agama masing-masing. Sebab tu dia kata di sini, bukankah angan-angan dan juga bukan angan-angan ahli kitab. Bukankah angan-anganmu, maksudnya dia tuju kepada Nabi kita lah, dan juga bukan angan-angan ahli kitab. Maksudnya di sini ditujukan kepada kumpulan yang ada agama lah. Agama kita agama Islam. Yahudi, agama dia lah. Agama yang kitabnya namanya Taurat. Kalau orang Kristian, agama dia yang kitabnya nama Injil, kan? Jadi disebutkan di sini, bukanlah kelebihan sesuatu dengan angan-angan kamu sahaja dan bukan dengan angan orang-orang ahli kitab. Macam tu dia berhenti macam tu. Maknanya tiap-tiap kumpulan ni dia tak boleh klaim agama kami ni agama yang paling baik lah di dunia ni. Mungkin kata orang Yahudi, agama kami adalah agama paling baik. Sebab apa? Sebab agama kami ada kitab juga, iaitu Taurat. Agama kami ni, Nabi kami ni boleh bercakap dengan Tuhan. Kan baik, agama kami sangat-sangat baik. Mai pula Kristian, agama yang ada kitab Injil. Dia pun klaim juga, agama kami lah lebih baik. Agama kami lah lebih baik. Agama kami ni, kalaulah Nabi Musa tu, kalau dia boleh jumpa dengan Nabi Isa, dia akan ikut Nabi Isa. Kan baik. Klaim je macam. Mai pula kepada agama kita, Islam. Macam tu juga. Agama kami adalah agama yang paling baik sebab Nabi kami, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Tak ada Nabi selepas dia. Dan dia pun ada Al-Quran. Klaim macam tu lah. Itu yang dimaknakan di sini. Amani. Amani itu angan-angan. Angan-angan masing-masing nak mengatakan bahawasanya apa yang ada pada mereka itu adalah baik. Itu termasuk dalam rasa bangga lah tu. Ujub lah tu. Nak menunjukkan kepada perasaan ujub. Jadi kita pun boleh, agaknya kita boleh juga mengaplikan perasaan-perasaan yang macam tu kepada kita. Mungkin kita perasaan ujub kan. Ni saya nak contoh aja lah. Bukan nak ujub, saya tak nak ujub. Saya kecil-kecil dulu kat kampung kan. Ayah saya dia buat berniaga dengan seorang kawan. Dia belilah kereta. Masa tu kereta, dia punya tayar tu ranting. Tahu tak? Tayar macam tayar basikal, macam ada ranting tu. Ingat tak? Dia punya ni bukan ni, kain aja, tutup kain aja. Dia punya boleh buka. Dia punya tu je. Mana macam besi, kita kata ada besi lah, dia punya pintu apa kan. Dibuat untuk berniaga. Jadi dalam kampung tu, kita je lah ada kereta, rumah kita. Bila kereta masuk ke keluar ke, kanak-kanak ni pakai ikutlah belakang kereta tu. Lari kan. Saya teringat saya juga termasuklah, saya pun kecil-kecil. Mana kalau kita doa ujub tu. Ujub tu memang ujub.
Sebab kita je yang ada. Kita je yang ada kan. Jadi itu nak mengatakan gitu. Boleh dikatakan ujub kalau gitu. Ujub tu. Ujub kalau kita ada rasa sesuatu yang kelebihan yang ada pada kita. Macam ni lah yang ada pada dalam cerita ni. Masing-masing nak mengatakan agama dia lah yang paling. Kau belum ni tak dapat. Ya. Handphone boleh. Line tak ada. Handphone boleh. Macam mana? Apa dia tak? Tersilap. Ha? Datuk tersilap cakap lupa tutup ke? Jadi begitu ya. Jadi kita orang Islam ni pun kata Nabi Muhammad dan Nabi kami, Nabi yang penghabisan apa semua, kami ada juga diturunkan Al-Quran apa semua. Kamilah yang paling baik di antara semua. Jadi itulah yang kita maksudkan termasuk di dalam wujud. Jadi Allah kata di sini laisa bi amanikum wala amaniya ahlil kitab. Kita tak boleh nak apa ni? Kita tak boleh nak apa ni, nak sangka-sangka begitulah. Nak bercita-cita macam tu. Jadi lepas tu ayat dia may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Ini ada dalam makna ayat ni tadi ya. Maknanya barang siapa yang mengerjakan kejahatan, nescaya ia akan menerima balasan sesuai dengan kejahatannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, tak kira. Jangan duduk ujub, jangan duduk kata dia agama yang paling utama apa semua. Tak kira siapa saja yang mengerjakan kejahatan, nescaya ia akan menerima balasannya sesuai dengan kejahatannya, dan ia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang buat kejahatan, maka dia akan menerima balasnya. Yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Manusia dia akan menerima balasan sesuai dengan kejahatannya itu, dan ia tidak akan mendapat pelindung. Wala yajid min dunihi waliyan min dunillahi waliyan wala nasira. Tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dia tak akan dapat syafaat, pelindung penolong selain Allah. Jadi dia jangan duk megahlah. Aku ni agama aku Yahudi. Aku mana akan mendapat perlindungan lah sebab agama aku Yahudi. Begitu juga orang agama Nasrani pun dia klaim macam tu. Begitulah juga orang yang beragama Islam ni nak klaim kata jangan begitu. Jangan berangan-angan begitu. Sebab siapa yang buat baik dia akan dibalaskan dengan baik. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, dia akan menerima balasannya sesuai dengan kejahatannya. Wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan apa lagi? Wala yadkhuluna al-jannata wala yadkhulu faulaika. Sampai nak nasira. Nanti ayat tu sampai kepada surah An-Nisa ayat 123 124. Barang siapa mengerjakan perbuatan baik, lelaki atau perempuan, sedangkan ia beriman, ia akan masuk syurga. Itu apa dia? May ya'mal. Ayat selepas itu, may ya'mal minas solihat. Lagi ya. Siapa yang melakukan, barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik, may ya'mal minas solihat min zakarin wa unsa, daripada lelaki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia itu beriman, maka faulaika yadkhulunal jannata, dan ia akan masuk syurga dan sedikit pun tidak akan dianiaya. Wala yuzlamuna naqira, maka dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Kan senang ni ayat ni kalau kita ingat sebab kita akan jumpa ayat-ayat yang serupa. May ya'mal minas solihat,
siapa yang buat perkara-perkara yang baik, salihat, daripada zakar. Zakar makna lelaki. Au unsa atau perempuan. Zakarin au unsa, muzakkar, muannas. Wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman, maka mereka itu ulaika akan masuk syurga, yadkhulunal jannata, dan mereka tidak dizalimi walau sedikit pun. Jadi maknanya di sini kita janganlah berujub dengan keturunan, ya, keturunan yang terhormat ini. Kemudian selepas itu dia kata sewaktu turun ayat, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Itu ayatnya ayat Asy-Syu'ara 214. Ayat 214. Syu'ara 214. Muka surat apa? 376. Muka surat ke? Muka surat, ya. Muka surat 376. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Cuba tengok, ya. Pendek aja ayat tu. Ini kalau boleh ayat-ayat yang saya cuba jelaskan di sini, kita ingat hari ini, dan ingatlah sampai bila-bila. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nanti saya bagi tahu kenapa ayat ni. Apa makna ayat ni? Ayat ni ialah berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Apa maksud ni? Keluarga ni keluarga siapa? Bunda kata keluarga masing-masing lah kot. Keluarga Muhammad. Di sini kakak kalau dihadapkan cakap tu tentulah sekali kepada Nabi kita, ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Ini adalah satu jalan cerita di dalam ni, satu jalan cerita, iaitu Nabi ini pada masa awal-awal dia dilantik sebagai Nabi, dan Allah telah menugaskan kepada dia supaya menyampaikan dakwah ni, mengajak orang kepada beriman ni. Mana pada masa dia berada di Makkah memang sangat sukar bagi dia. Agama baru, orang tengah duk apa? Jahiliah tengah duk buat apa? Tengah duk sembah berhala, tengah duduk seronok-seronok, minum arak, lagi apa? Perkara-perkara yang tak elok tu dia buat tu. Dia orang buat apa lagi? Tanam anak perempuan hidup-hidup. Tu masa Rasulullah dilahirkan tu. Kalau berhala ni keliling Kaabah tu berapa ratus biji, berapa ratus buah berhala? 360. Ingat apa? Ingat hari setahun 360. Macam kita ingat apa? Banyak berhala. Jadi bila Rasulullah datang dalam masyarakat ataupun keadaan yang macam tu, memanglah siapa yang mula-mula sekali beriman dengan dia? Siapa yang mula-mula sekali beriman dengan Rasulullah? Isteri dia, Siti Khadijah. Kan? Itu daripada kalangan laki-laki perempuan dulu, isteri dia yang mula-mula beriman dengan dia. Kalau daripada kalangan kanak-kanak, Ali, kan? Sayyidina Ali ni tu sebab kita bila sebut Ali kita kata karramallahu wajhah. Apa makna karramallahu wajhah? Yang boleh melihat wajah Allah. Mukanya. Muka dia tak pernah sembah berhala. Itu makna dia. Allah muliakan. Wajhah. Kita boleh kata radhiyallahu anhu pun boleh. Kita boleh kata karramallahu wajhah. Allah muliakan muka dia. Tidak tunduk kepada berhala. Tak pernah tunduk kepada berhala. Ali. Daripada kalangan kanak-kanak. Jadi, maka turunlah ayat ni. Dia kata,
Sewaktu turun ayat ni, Allah kata, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Ada dua cerita mengenai ini. Bila Allah turunkan ayat ni, beri peringatan kepada keluargamu yang dekat. Maknanya kalau nak ni, mulalah dengan keluarga dulu. Kan? Sebab kalau susah nak ajak orang lain ikut kamu, ajaklah keluarga dulu. Itu yang dia cerita satu cerita ni, yang ada dalam cerita ni. Itulah Nabi bersabda. Wahai Bani Quraisy. Satu masa Nabi ada ajak Bani Quraisy, ajak kabilah dia lah. Ya Bani Quraisy, selamatkanlah diri kamu daripada siksa Allah. Aku tidak mampu menolong kamu sedikit pun. Sebab nak katakan, kalau aku ni adalah maknanya keluarga yang paling dekat dengan kamu, esok-esok ni aku tak boleh tolong kamu. Itu makna tu. Nak kata apa ni? Keturunan yang terhormat. Tak boleh nak tolong. Oleh kerana apa ni? Hubungan keluarga ni. Jadi sebab tu Nabi kata, aku tidak mampu menolong kamu sedikit pun, wahai Bani Abdul Muttalib. Dia banyak bani ni, Bani Quraisy, Bani Abdul Muttalib. Ni yang paling dekat dengan Nabi lah. Bani Abdul Muttalib ni siapa? Datuk Nabi. Aku tidak dapat menolong kamu sedikit pun, wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Pak saudara dia lah. Abbas bin Abdul Muttalib. Aku tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Wahai Sofiyah. Sofiyah apa? Sofiyah ni siapa? Mak saudara dia lah. Anak Abdul Muttalib. Sofiyah ya. Mungkin ada apa ni? Akan datang isteri dia akan juga ada nama Sofiyah kan? Ini Sofiyah adalah mak saudara dia lah. Aku tidak mampu menolongmu sedikit pun. Wahai Fatimah, anak dia lah. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku apa yang kau mahu, tetapi aku tak mampu menolongmu sedikit pun dari siksa Allah. Ni di antara apa ni sebab turun ayat ni kan. Bila turun ayat ni, inilah yang berlaku. Satu lagi jalan cerita dia, iaitu Nabi SAW dia naik ke atas bukit Safa. Dia panggil supaya orang berkumpul. Ni tadilah ni. Yang ini. Ada satu lagi jalan cerita dia, iaitu dia telah mengumpulkan seramai 40 orang. 40 orang di antara yang hadir, 10 orang ni 10 orang saudara mara dia lah. Keluarga yang hampir dengan dia. Mana dapat 40 orang. Jadi di antara yang 40 tu yang hadir, yang keluarga yang terdekat dengan dia ialah yang hadir Abu Talib. Siapa Abu Talib? Bapa saudara dia lah, yang belah dia kan. Hamzah juga bapa saudara dia. Hamzah yang mati dalam peperangan Uhud lah. Tu Abbas tadi ya. Abu Lahab. Pak saudara dia juga Abu Lahab. Yang tabbat tiada abi lahab wa tak tu Abu Lahab. Kemudian dia jemput macam datang makan minum lah, penuri lah. Lepas itu Nabi pun bagi ucapan. Dalam masa tu Nabi bagi ucapan, wahai keluarga Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya saya telah membawakan kepada tuan-tuan satu yang lebih baik dari apa yang ada di dunia dan di akhirat. Itu agama Islam. Saya bawa agama Islam. Dan saya telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar menyuruh tuan-tuan kepada agama tersebut. Maka siapakah di antara tuan-tuan yang sanggup menyokong saya dalam tugas saya ini, nescaya dia akan menjadi saudara saya dan wakil saya dan pengganti saya dalam urusan-urusan Tuhan. Maka mereka pun semua sambutlah dengan sambutan yang dingin. Sedang Sayyidina Ali adalah di antara keluarga yang paling muda dalam majlis itu. Apa Sayyidina Ali kata?
Saya telah menyambut seruan baginda dengan berkata, sayalah orangnya, ya Rasulullah. Saya akan menjadi penyokong dalam tugas Tuan. Mendengar itu baginda merangkul leher saya, kata Sayyidina Ali. Rasulullah peluklah Sayyidina Ali. Jadi itulah dua peristiwa yang berlaku apabila Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Pertama dia panggil kabilah-kabilah yang seperti mana yang disebut dalam buku kita ni. Kemudian yang kedua ialah disebut dia panggil keluarga dia dalam 40 orang yang datang, itulah pak-pak saudara dia tu. Bila dia beri ucapan bahawa dia ni membawa satu agama, itu Islam, maka mereka menyambutnya dengan dingin. Tetapi Sayyidina Ali yang menyambut ajakan Rasulullah. Itu yang kita dapat daripada wa anzir ashiratakal aqrabin. Aqrabin. Nabi bersabda tadi ya. Okey. Ke-8, penghormatan berlebihan. Penghormatan berlebihan. Hormat lebih-lebih sangat. Sebahagian orang yang berjuang, ini di antara sebab apa? Di antara sebab berlakunya ujub ini, faktor penyebab ujub ini. Penghormatan yang berlebihan. Sebahagian orang yang berjuang di jalan Allah kadang-kadang memperoleh penghormatan dan penghargaan dari sesamanya secara berlebihan, tidak sesuai dengan petunjuk syariat Islam. Umpamanya orang lain berdiri ketika dia berdiri atau duduk. Orang lain berdiri ketika dia berdiri atau duduk. Seorang yang mungkin dihormatilah. Mencium tangannya, cium tangan. Menunduk, tunduk, dan berjalan di belakang. Banyak tengok kan? Banyak kita tengok macam tu kan? Okay. Kemudian dengan perlakuan seperti itu, hatinya akan berkata, hati orang yang dihormat, yang berlebihan tu, dia akan berkata, hati dia akan berkata bahawa ia layak mendapatkannya kerana kelebihan potensi dan keistimewaan yang ia miliki. Hati dia berkata-kata gitu. Itu nak ujuk lah tu. Mana kalau orang tak buat gitu, dia rasa pelik lah, rasa tak suka lah, hati dia tak suka lah. Jadi bisikan hatinya ini akan semakin kuat sehingga akhirnya muncul sikap ujub. Hormat yang lebih-lebih sangat ni. Oleh kerana itu Rasulullah SAW melarang para sahabat. Rasulullah larang para sahabat berdiri ketika baginda datang. Itu kita ikut siapa? Kita ikut siapa? Rasulullah. Itulah. Ikut orang putih. Ikut barat. Rasulullah melarang para sahabat berdiri ketika baginda datang dan melarang mereka menghormati baginda dengan cara berlebihan sebagaimana yang dilakukan masyarakat bangsa lain kepada rajanya. Baginda bersabda, barang siapa menginginkan orang lain berdiri menghormatinya, dia tu ingin orang lain hormat pada dia, bersiap-siaplah mendapat tempat duduknya di neraka. Tak baca ke orang kita ni? Tak belajar ke? Tak belajar lah tu. Nak bodek sama. Oh, jadi tradisi. Buat rehearsal pula tu. Buat rehearsal. Tunjuk sama-sama duduk. Aku lalu Ustazah. Ya. Aku lalu. Kan? Kita tengok. Itulah. Barang siapa menginginkan orang lain berdiri menghormati, dia ingin, dia orang tu dah ujub lah tu, dah rasa ujub lah tu. Maka bersiap-siaplah menempat tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis Abu Daud ni kuat ni. Okey. Ke-9, kepatuhan yang berlebihan. Kadang-kadang sebahagian orang yang berjuang di jalan Allah dipatuhi dan ditaati oleh sesamanya secara berlebihan.
tidak sesuai dengan aturan ataupun manhaj Allah. Kepatuhan dan ketaatan ini diberikan baik dalam kebaikan maupun keburukan. Perlakuan seperti ini dapat menimbulkan bisikan dalam dirinya bahawa sang pejuang memang layak dipatuhi dan ditaati kerana memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga akhirnya sikap ujub ini membanggakan diri menjadi karakternya, jadi karakter dia. Oleh kerana itu, Islam mengajarkan bahawa kepatuhan dan ketaatan sebaiknya diberikan hanya dalam kebaikan sesuai dengan sabda Nabi SAW. Seorang Muslim harus taat dan mendengar apa saja yang disenangi atau yang ia benci, kecuali diperintah melakukan kemaksiatan. Jika ia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka kepatuhan dan ketaatan adalah tidak sah. Ke-10, pengabaian akibat sikap ujub. Dia jadi abai. Perilaku manusia dalam kehidupan bergantung pada kadar pengetahuannya terhadap implikasi perilaku yang ia lakukan. Jika seorang tidak mengetahui kesan akibat dari sikap membanggakan diri, penyakit ujub akan menjangkitinya dan menganggapnya wajar. Wajar, mana bolehlah dia buat. Akhirnya ia pun tidak menganggap perlu untuk memperbaiki sikapnya. Sampai dia akhirnya dia rasa tak perlulah nak baiki sikap dia. Kerana apa? Kerana itu Islam menganjurkan agar setiap diri menilai semula niat aktiviti yang dilakukan dengan memerhatikan implikasi dan akibatnya. Mana kita sebenarnya boleh apa ni menilai maknanya kita buat tu ujub ke apa. Kalau kita rasa itu ujub, mana cepat-cepatlah kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Kesan negatif sikap ujub. Kesan bagi pelaku, orang yang bersikap dengan apa ni ujub ni, terjerumus ke dalam sikap terpedaya dan sombong. Sikap ujub akan mengakibatkan lengah pelakunya dan enggan bermuhasabah diri. Dengan berjalannya waktu, sikap ini akan memuncak dengan meremehkan dan memandang rendah kemampuan orang lain sehingga ia terjerumus ke dalam keterpedayaan diri, yakni al-ghurur. Sekarang ujub, bila dia meremehkan, dia akan masuk ke dalam al-ghurur pula yang akan kita bincangkan selepas ini. Lebih jauh lagi, dia akan merasa lebih dari orang lain dan meremehkan jati diri dan kepribadian orang lain. Dengan demikian, ia telah bersikap sombong, takabur. Kadang-kadang dalam sembang-sembang kan, kita sembang-sembang. Kita buat itu, kita semualah. Kita lah semua buat. Kita buat tu, kita buat ni. Tu yang kata ananiyah, ana. Maknanya ego. Kita lah buat tu, kita lah buat ni. Tak kita tak jadi benda tu. Dah jadi ujub dah tu. Secara tak langsung kadang-kadang tau. Mana kita tak tahulah. Kadang-kadang perasan sangat. Lebih jauh lagi, ia akan merasa lebih dari orang lain dan meremehkan jati diri dan kepribadian orang lain. Dengan demikian, ia telah bersikap sombong, takabur. Implikasi kedua sikap tersebut sangat berbahaya. Pada dua bab berikutnya, masalah ini akan dibahas dengan terperinci. Ini kita akan urur dengan takabur, kita akan terperinci lagi. Ini tahun ni pun kita dah rasa hai. Kita ni mungkin termasuk ahli-ahli ni. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah.
Nauzubillah. Kesan negatif sikap ujub. Kesan negatif terhadap sikap ujub lagi ialah apa? Terhalang dari bimbingan ilahi, terhalang dari bimbingan Allah, daripada mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Seringkali sikap ujub akhirnya menjadi kepribadian si pelaku dan dijadikan pegangan dalam melakukan segala sesuatu. Ia melupakan Maha Pencipta, pentadbir segala urusan dan pemberi segala nikmat. Memberi segala kenikmatan zahir dan batin. Akhirnya ia dibiarkan tidak mendapat bimbingan dari Allah dalam setiap apa yang dilakukannya. Ini yang kita takut ni. Tak dapat bimbingan dari Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Sunnatullah, ketentuan Allah telah menetapkan bahawa Allah tidak akan memberikan bimbingan kecuali kepada orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, menghindar diri dari gulungan syaitan, memohon perlindungan sepenuhnya kepadanya, dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk tunduk dan patuh hanya kepadanya. Itu yang sepatutnya. Allah SWT berfirman. Surah apa ni? Ankabut. Surah Ankabut ayat 69. Surah ayat yang akhir saya rasa. Ayat yang akhir. Ankabut. Yang bunyi ayatnya macam mana? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kan? Dan orang-orang yang berjihad, wallazina jihad, orang-orang yang berjihad, yang berjuang di jalan kami, maka kami benar-benar lanahdiyannahum, kami akan menunjukkannya kepada mereka, kepada jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Surah Ankabut ayat 63. Memanglah kita jihad ni bukan kita kata jihad fisabilillah saja. Jihad dalam peperangan tu, mana jihad kita ni kesungguhan kita dalam sesuatu lah, kita bersungguh-sungguh. Dalam kita mengaji, kita belajar, kita buat sungguh-sungguh, kita tidak main-main. Itu yang Allah akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan dia, jalan-jalan yang diridhai. Allah akan membanyakkan lagi, memberi petunjuk kepada kita pada jalan-jalan Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam apa-apa pun pekerjaan kita, maka lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut. Innallaha ma'al, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang muhsin. Apa maksud muhsin di situ? Orang yang di situ dia cakap baik, orang-orang yang berbuat baik, kan? Muhsin ni sebenarnya itu orang yang dia kalau buat satu kerja dia bukan main-main. Mana dia bersungguh-sungguh nak memperelokkan kerja dia. Kalau dia semayang, dia bersungguh-sungguh semayang, memperelokkan semayang dia. Macam mana cara memperelokkan semayang dia? Kalau dia selama ni mungkin tak begitu halusi dengan setiap gerak-geri dalam semayang, dia ambil tahulah, buat geri ni apa, masuk dalam apa, rukun ke, sunat ke, apa ke. Kita kalau teliti betul dalam semayang kita, banyak benda lagi kita. Macam kita kata, rukun semayang ada 13 kan? Ada 13. Di
Antaranya ialah rukun qauli, kita kata rukun qauli. Pada rukun qauli, apa dia? Start daripada apa rukun qauli? Rukun yang kita kena, kan? Maknanya kita kena sebut betul-betul tu. Kalau Allah dah tak bunyi akbar tak boleh. Batal terus. Kena Allahu akbar. Kena sebut elok-elok. Dengan Allah akbar tak bunyi pun. Batal, tak boleh. Sebutan tu. Kita tak angkat tangan tak apa, tapi sebutan tu yang penting. Yang dikatakan Allahu akbar, kan? Kemudian di antaranya kadang-kadang kita lihat kita buat balai-balai saja. Maknanya cincai-cincai. Sami Allahu liman hamidah. Terus pergi sujud. Tak ada tamak nina, batal. Banyak orang kita tengok. Oh, kat masjid tu macam-macam. Jangan main-main. Kalau tidak sia-sia aja kita sembahyang. Sia-sia saja. Mana penat saja. Kita tak halusi. Dia lepas sujud dia terdiri je. Dia tak dia duduk. Makna kena bagi maknanya kata tamak ninah tu. Duduk bagi tetap-tetap dulu, jangan sami Allahu liman hamidah terus saja. Ni pun tak betul lagi ni. Yang tidal ni tak betul lagi. Tak diri betul-betul lagi. Terus dah. Batal. Lebih. Mana sia-sia kerja kita kan. Kena betul-betul. Itu yang dikatakan imam tanggung kita punya ni. Sekarang kita masbuk kan. Kita pergi sampai itu wairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sempat rukuk dengan imam. Okey, tak apa. Mana cukup dah. Mana imam tanggung kita punya. Jadi Fatihah pun kena betul-betul. Kita tak tahu kita ni baca Fatihah ni betul ke tak betul ke. Sebab rukun. Silap baca Fatihah, batal sembahyang. Kat mana tadi kita? Surat 11. Dalam hadis qudsi. Hadis qudsi diriwayatkan. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jika telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya dikala ia mendengar. Aku menjadi penglihatannya dikala ia melihat. Aku menjadi tangannya dikala ia bekerja dengan tangannya, dan aku menjadi kakinya dikala berjalan dengan kakinya. Jika ia meminta sesuatu, aku akan memberikannya. Jika ia memohon perlindungan, aku akan memberikan perlindungan. Ini yang katakan bahawasanya hendaklah kita ni sentiasa mendapat bimbingan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di sini dengan cara apa? Kita nak mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita dekatkan diri kita dengan ibadah-ibadah sunat. Dekatkan diri dengan ibadah-ibadah sunat. Jangan cukup sahaja dengan ibadah fardu. Mana kita lebihkan, banyakkan lagi ibadah-ibadah sunnah. Sebab di sini dalam hadis qudsi ini Allah katakan sehingga aku mencintainya. Bila buat ibadah sunnah tu Allah mencintainya. Bila Allah sudah cinta, aku menjadi pendengarannya kala ia mendengar. Aku jadi penglihatannya dikala ia melihat. Aku menjadi tangannya dikala ia bekerja dengan tangan. Mana segala apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita seharian. Maknanya
kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Itu maksud dia tu. Aku menjadi tangannya. Macam mana tu? Allah jadi tangan kita pula. Maksudnya Allah sentiasa membimbing kita, sentiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita apabila kita banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah banyaklah. Ibadah sunnah, semayang sunat, ibadah sunnah, zikir. Ibadah sunnah, sedekah, infak, semua tu termasuk dalam ibadah sunnah. Kemudian daripada kesan negatif lagi. Kesan negatif daripada sikap ujub ni apa dia? Putus asa saat menerima cubaan dan musibah. Senang putus asa. Sebab sikap ujub. Kadang membuat si pelaku lengah dari upaya membersihkan diri dan menyiapkan bekal jihad dan dakwah. Oleh kerana itu, ia akan mudah putus asa saat menghadapi cubaan dan rintangan. Kerana saat senang, ia tidak mengingat Allah. Sebab dia duduk tu, dia senang tu, dia tak ingat Allah. Allah pun tidak mengingatnya saat ia dalam kesusahan. Dia tak ingat Allah pada semasa dia senang, maka Allah tak akan ingat pada dia saat dia dalam kesusahan. Dalam Allah SWT berfirman di dalam suratul Nahli. Suratul Nahli ayat 128. Allah kata apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Orang yang bertakwa, Allah bersama-sama orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Takwa tu apa makna takwa? Kita lakukan apa yang Allah suruh, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang ditegak, tinggalkan maksiat, tinggalkan apa-apa yang menunjukkan kepada durhaka kita kepada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Itu orang yang tadi, orang yang berusaha berbuat baik. Bila kita buat perkataan muhsinun, itulah makna dia. Bukan kata baik saja, makna dia berusaha untuk buat baik, berusaha untuk membaiki ibadah dia, berusaha untuk memperbaiki akhlak dia. Akhlak penting di dalam Islam. Akhlak dia banyaklah kalau tengok akhlak masa belajar, akhlak masa baca Quran, akhlak macam-macamlah masa sembahyang, akhlak masa bersama-sama kawan-kawan. Akhlak, banyak akhlak. Mana berusaha dia untuk memperbaiki akhlak. Kemudian Allah SWT berfirman lagi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut juga ada. Itu ayat 69. Ayat berapa ni? Ayat Betul, nombor 9. tadilah ayat tadi kan. An-Nahli. Surah Nah tadi hak atas itu, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Itu surah Al-Ankabut tu. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang berbuat baik tadi kan atas itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Kemudian Allah benar-benar bersama orang yang berbuat baik, itu dalam surah Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Itulah yang akhir tu, kita ambil akhir ayat tu. Akhir ayat. Innallaha ma'al muhsinin. Okey. Peliharalah agama.
Nabi bersabda, ini hadis pula, Hadis Rasulullah kata, peliharalah agama, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah Allah pada saat senang, maka dia akan mengingatimu pada saat susah. Ini ihfazillah yahfazkum. Ingatlah Allah, jagalah Allah. Otomatik ya. Ingat Allah. Baguslah. Dan tunjuk Allah. Sakit ingat Allah, Allah. Nak bangun sakit Allah. Baguslah. Okey. Kemudian apa lagi? Kesan-kesan yang keempat, dijauhi atau dibenci orang lain. Sikap mujub akan mengundang murka Allah SWT. Barang siapa dimurkai Allah, seluruh penduduk langit akan memurkainya. Akhirnya orang yang ujub pun akan dibenci penduduk bumi. Mereka akan dijauhi, menjauhi, membenci, tidak ingin melihat, juga tidak ingin mendengar suara penduduk bumi ni. Tidak disukai. Memanglah dah apa ni, duk cakap besar ya, orang kata duk cakap besar kan. Orang tak sukalah. Itu dibenci. Nabi SAW bersabda. Habis dah. Kita habis hak sini sikit lah, yang ke-5 ni. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika mencintai seorang hamba Allah akan memanggil Allah akan memanggil Jibril. Sesungguhnya jika mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kalau Allah kata gitulah kepada Jibril, sesungguhnya aku suka, aku kasih, aku cinta kepada si fulan. Kenapa Allah cinta? Sebab dia bersikap baik, berakhlak baik. Sebab apa? Dia semayang elok. Sebab apa? Sebab dia suka semayang-semayang sunat banyak. Dia suka zikir kepada Allah. Itu di antara perkara yang boleh membawa kepada cinta Allah. Jadi kalau kita zikir banyak tapi kita rasa bangga tu tak boleh juga. Tak boleh juga. Duduk cerita pula kat orang aku ni. Ni habis satu buku tu. Aku zikir habis. Kata kawan dia pula, aku tak boleh nak habis, tak larat. Aku boleh habis. Dia lagi bangga. Bangga. Saja tayang-tayang. Itu bahaya tu. Bahaya tu. Salah orang lari lah. Buat apa lari? Mana dia? Mana dia zikir kita selepas daripada semayang? Mana dia? Kita tak ikut sunnah. Kita tak ikut sunnah. Kan? Kalau kita baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim yang 3 kali tu, yang 3 kali lepas semayang tu. Sebenarnya kita mohon kepada Allah, apa yang kita buat dalam semayang tadi tak betul ke, kurang ke apa. Itu dia, kita terus aja. Kita terus aja minta ampun kepada Allah. Jadi kalau bangkit mana dia? Tak ada minta ampun ke Allah pun. Tak tahu Allah ampun ke tidak. Jangan kata terpulanglah kepada diri masing-masing. Tak boleh. Kita kena hormat. Maknanya. Jangan setakat kita semayang. Zikir-zikir tu sangat penting. Setiap zikir tu ada nilainya di sisi Allah. Saya selalu ingatkan, sekurang-kurangnya kita boleh istighfar 3 kali. Kita boleh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita boleh buat 10 kali, hapus kita punya dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tengok kita tak mau kah? Benar tu. Kita duduk sekejap ya, bukan duduk susah-susah pun, duduk senang lenang, relax aja.
Kita baca tu kita dapat pahala tu. Tak nak lah. Macam mana lagi kita nak pahala tu? Macam mana lagi? Lewat dah kita ni. Lewat dah kita ni. Kita kena cari jalan untuk mencari sebanyak-banyak pahala daripada amalan-amalan kita. Lebih-lebih lagi amalan yang kita rasa ringan saja, Allah bagi pahala yang sangat banyak. Perbuatan yang ringan, Allah bagi pahala yang tak nak ke kita? Mana ada umat Nabi-Nabi sebelum kita ni yang Allah dan Rasulullah kita offerkan macam-macam pahala yang dia nak bagi. Kita ambillah kesempatan. Ambil kesempatan. Ni kalau kita tak ambil sekarang ni, daripada sekarang tak nak ambil kesempatan, habis ya. Habislah di mana kita. Tak ada dalam kita ni. Kita langsung tidak menghargai ya. Sedarlah. Jadi kita tengok Allah bila dia sayang kasih kepada seorang hamba, kita nak dapat kasih Allah ni macam mana? Saya selalu duk baca doa apa? Doa Nabi Daud tu. Allahumma hubbak. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami mohon kasih-Mu ya Allah. Itulah nak dapat kasih Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah untuk mendapat kasih-Mu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, kami mohon kasih pada orang yang kasih kepada-Mu ya Allah. Orang yang kasih kepada Allah pun kita minta supaya kita dapat kasih sayang daripada mereka. Tu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, bagikanlah kami supaya kami dapat taufik hidayah daripada kamu bila buat amalan-amalan yang boleh membawa kepada kasih-Mu ya Allah. Ini dialah amalan-amalan yang boleh membawa Allah kasih kepada kita. Yang kita sebutkan tadi, kita baca Quran, apa semua itulah, zikir, kita semayang sunat banyak, dapat kita kasih Allah. Ini bila Allah kasih kepada kita, dia panggil malaikat dia, suruh sebarkan ini kepada semua, bahwasanya Allah ni kasih kepada hamba ni. Tak naklah kita. Jadi Allah akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Dan apa tindakan Jibril? Jibril kata, maka Jibril pun mencintainya. Awal-awal Jibril cinta kepada hamba itu. Kemudian Jibril berteriak di langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Teriak di langit supaya apa? Didengar oleh para malaikat. Malaikat-malaikat pula disuruh kasih cinta kepada kita. Tak naklah kita? Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Penduduk langit pun mencintainya. Itu penduduk langit dimaksudkan di sini malaikat lah. Para malaikat lah. Itu selalu kalau orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, maka dia selalu hidup dalam keadaan tenang. Dia nak buat apa-apa satu tidak tergopoh-gapah, ya. Mana dia sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Sentiasa dituntun mendapat taufik lah, dan hidayah daripada Allah. Kemudian penduduk langit pun mencintainya. Kemudian penduduk bumi pun akan menerimanya. Penduduk bumi pun akan menerima dia. Jika membenci seorang hamba, jika Allah benci seorang hamba, Allah memanggil Jibril, kemudian berfirman, sesungguhnya aku benci si fulan, maka bencilah dia. Jibril pun benci. Kemudian Jibril pun berseru kepada kalangan penduduk langit, suruh benci. Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Mereka pun membencinya. Kemudian dia dibenci oleh penduduk bumi. Itu dia. Habis semua. Jadi kita hendaklah berusaha untuk mendapat kasih Allah dengan amalan-amalan kita, ya. Kemudian habiskan ini. Mendapat seksa Allah di dunia dan di akhirat. Ini yang kita tak nak. Na'udzubillah. Sikap ujub juga akan mengheret pelakunya mendapat seksa Allah di dunia. Ia akan ditimpa kehinaan seperti yang menimpa umat terdahulu. Atau paling tidak,
ia akan mengalami gangguan kejiwaan seperti yang dirasakan banyak orang di saat ini. Itulah yang tak tenang, jiwa jadi tak tenang. Kalau di akhirat kelak apa dia dapat? Ia pun akan diseksa di neraka bersama para penghuni lainnya. Nabi SAW bersabda, ada seorang lelaki yang berjalan di muka bumi dengan bongkak sambil menyisir-nyisir rambutnya, tiba-tiba Allah menghinakannya lalu ia terkubur di dalam bumi sampai hari kiamat. Sekala saja setakat ni ya, hari ini baca, insya-Allah kita akan masuk dalam. Orang yang gila tu kan punca tu jadi macam ni Ustaz. Ya. Orang gila, orang yang Hmm. seksual tu punca-punca dari Itulah kemungkinan. Kemungkinan dia bersikap begini. Bersikap apa ni, bongkak, sombong kan. Bila ni dia cepat putus asa, bila putus asa akan bawa kepada sakit jiwa lah. Sakit jiwa ni ada yang sakit berat, ada yang sakit ringan. Yang sakit berat tu lah. Okey, saya rasa kawan-kawan di sana dekat tu kita hari ni kelas 20 dah. Kita nak balik semayang. nak balik semayang. Okey. Baca doa sana. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah. Ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa min ahlina wa min al-ma'il barid. Allahumma ya Allah, Allahumma ya wali, ya wali, ya wali, wahai Allah yang maha melindungi, wahai Allah yang maha melindungi. Allahumma adkhilna fi ibadika as-salihin wa awliyaika al-muqarrabin hatta natawallana fi hizbika al-muflihin wa tumiddana bi ta'yidika fi kulli hin fa innaka 'allamna fi kitabika al-karim an yaqul inna waliyya Allahu allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Allahumma la takilna ila man yuhibbuna wa yad'afu 'anna wa yas'amna wa la takilna ila man yubghiduna fayashmitu bina wa yushfi sadrahu fina wa la takilna ila anfusina fata'jizu 'anna wa tablighuna wa taquduna ila al-masakhit wa la takilna ila an-nas fayasta'siru alaina anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Allah, ya wali, ya Allah, ya wali, ya wali, masukkanlah kami dalam golongan hamba-hambamu yang soleh dan golongan para kekasihmu yang engkau dekatkan denganmu, agar engkau selalu melindungi kami di dalam golongan hamba-hamba yang beruntung. Dan lindungilah kami ya wali, ya Allah, lindungilah kami dengan perlindunganmu pada setiap saat, kerana engkau telah mengajar kami dalam kitabmu yang mulia untuk bersaksi bahawa sesungguhnya perlindunganmu ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, dan dialah jua yang menolong dan memelihara orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Allah, jangan engkau jadikan tempat bergantung kami orang yang mencintai kami, kerana mereka akan lemah di dalam menegur kami dan jemu melayani kami. Jangan juga engkau serahkan kami kepada siapa yang membenci kami sehingga mereka mengecam kami dan lega hati mereka menganiaya kami. Jangan engkau biarkan kami sendirian dengan hawa nafsu kami sehingga kami tidak mampu menghadapinya lalu membawa kami ke arah yang engkau murkai. Jangan engkau pula melepaskan kami bersama orang ramai sehingga mereka mengorbankan kami. Ya Allah, jadilah wali, pencinta, pelindung dan penolong kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah,
Matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu dan gabungkanlah kami bersama hamba-Mu yang soleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.